Allah Ta'ala menghadap kita, Allah duduk depan ke? Kita hubung pula dengan akidah. Allah Ta'ala wujuduhu bila makanin. Wujud Allah Ta'ala, adanya zat Allah Ta'ala ni dengan tidak bertempat. Tu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala ada wajib akli. Ma la yakbalu intifa, barang yang tak terima nafi. Mana tak boleh kita nak nafikan kewujudan Allah. Bila benda ada, dia biasanya bertempat. Nampak tak? Sesuatu yang ada bertempat. Mana boleh kita nak terima dia ada tapi tak duduk mana-mana. Pada logik akal manusia tak boleh terima. Tetapi apabila hubungkan dengan wujud Allah, kita kembali kepada hukum akli, hukum akal. Hukum akal kata Allah Ta'ala wajib wujud Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau bertempat, ada di atas ke, ada di bawah ke, di arash ke, ada di Mekah ke. Kalau bertempat, Allah Ta'ala tu jadi berjisim, berjirim. Jadi ada bertokoh lah. Jadi kita nafikan, makna Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, tapi Allah ada. Jadi kalau kita semayang kita menghadap Allah, bukan dengan makna Allah ada di hadapan. Nampak tak? Jadi kita menghadap kiblat, itulah perintah Allah. Wawali wajhaka syatrul masjidil haram, perintah Allah. Jangan kita kosat sekali-kali Allah depan, tak boleh. Jadi dah menyalahi akidah ahli sunnah kerana kita mengatakan Allah Ta'ala berpihak. Semata-mata kerana Allah semayang menghadap kiblat. Begitu. Kemudian hati kita hadirkan perasaan Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Hadirkan perasaan ihsan. Bukan kita kosat Allah di hadapan, tidak. Jadi kata Nabi, sesungguhnya laki-laki apabila dia berdiri sembahyang, Allah Ta'ala menghadap dengan penuh perhatian ke atasnya, biwajihihi, dengan wajahnya, hatta yang qaliba, sehingga kita nak jaga ni. Maknanya kita faham daripada hadis ni, bila kita semayang ni Allah Ta'ala terus tumpuan kepada kita. Selagi tak semayang biasalah, tak ada tumpuan yang khas seperti mana tengah semayang. Bila kita takbirnya Allahu Akbar, terus tumpuan Allah, pemerhatian Allah ke atas kita, sehingga ada tempoh dia. Sampai bila? Sampai bila Allah Ta'ala bagi tumpuan tadi? Sampai bila? Dia ada tempoh dia. Salam tidak. Sebelum salam tu tumpuan Allah boleh berpaling. Bila masa? Tengok Nabi bagi tahu hatta yang qaliba, sehingga kembali. Mana selesai solat. Selesai solat, habislah tumpuan. Selepas salamnya habis tumpuan tadi, maka kita pun dah sibuk dengan urusan kita. Au yuhdisasu, ataupun dia melakukan, mengatakan sesuatu keburukan. So apa dia melakukan suatu keburukan? Kata setengah muhaddis, mufassir, dia kata iaitu melakukan sesuatu yang menghilangkan khusyuk. Dia buat sesuatu yang menghilangkan khusyuk, maka hilanglah tumpuan Allah. Apa saja yang menghilangkan khusyuk. Jadi kita tengah sembahyang Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, maka masa itulah kita nak jaga bacaan, masa itulah nak jaga perbuatan kita. Bila kita buat sesuatu yang hilangkan khusyuk, pandangan mata ke, gerakan anggota ke, menyebabkan tumpuan hati kita tadi lillahi ta'ala, diwajihillah, tiba-tiba paling. Ingat dunia, ingat pekerjaan kita, ingat keperluan kita, ingat urusan, segala urusan kita, minasyawagil, daripada segala kebimbangan, maka hilanglah tumpuan Allah. Sedangkan semayang kerana Allah, untuk Allah, tujuan kita, tempat tujuan Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala tak peduli semayang kita, bayangkan. Rugilah. Jadi ini sama-samalah saya pesan diri saya dan jemaah sekalian, kita perbaiki sifat hati kita, iaitu tumpu kita dalam semayang hanyalah kepada Allah. Itu maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata anil iltifat, daripada masalah berpaling-paling muka. Tengah semayang paling muka. Biasa kita lihat kan, tengah semayang dia paling. Dia tengok bawah kejap, tengok atas, paling muka. Jadi Siti Aisyah tanya Nabi masalah paling muka ni. Kepala dia kiri kanan fi solati, pada semayang. Tapi kalau mengikut hukum kita, kalau lebih 2 kali 3 kali berturut-turut,
3 kali berturut-turut, salasu harakatin mutawaliyat. Kalau 3 gerakan yang besar berturut-turut, tabtulu salatu, batal sembahyang. Itu dalam kitab fiqh kita. Mana saja anggota kita, daripada kepala kita sampai ke kaki yang dikira anggota besar, kalau gerakan 3 kali berturut-turut, batal sembahyang. Kan? Sama ada satu anggota ataupun berbilang-bilang anggota ataupun anggota yang berlainan. Kepala saja 1, 2, 3, batal sembahyang. Kan? Ataupun tangan saja, garuk 1, 2, 3, batal sembahyang. Kerana nusan. Tapi kalau gatal juga, kita guna anggota kecil, jari. Jari ni anggota kecil, walau 5 jari sekalipun. 5 jari gerak. Jari ni anggota kecil, walaupun 3 jari gerak. Nampak tak? Tapi kalau tapak dikira besar. 1, 2, 3, batal sembahyang. Tengok gerakan gitu. Sama ada satu anggota ataupun 2. Kalau kepala sekali dengan tangan, nampak? Dia berasa geli semut. Bila semut semut lalu bahu dia pun angkat bahu. Dia nak halus semut, dia tak halus semut. Ni baru 2 tapi sekali dengan kepala. Macam tu. Nampak? Bahu dengan kepala sekali. Jawapan dia batas man. Serentak. Serentak. Kalau serentak 3 anggota ataupun bahu 2, kepala 1 atau kepala dengan kaki 2, batas man. Kalau tak serentak, dia tidak mualat, maka tak batal. Kalau dia angkat 2 bahu kemudian kepala dia kemudian angkat 2 bahu, kepala dia kemudian. Tetapi ada perceraian antara 2 gerakan tadi, qadar tumakninah. Qadar tumakninah. Ni masalah membatal tu besar lah. Yang Siti Aisyah tanya Nabi ni masalah ada orang paling, tengah sembahyang ada paling. Tapi ada masa kita kena paling juga. Nampak tak? Ada masa kita boleh berpaling lah. Mana nak selamatkan harta kita, nak selamatkan harta kita lah. Kalau kita tengah sembahyang, beg kita taruh depan, taruh dekat tiang ke, kita sembahyang sebelah tiang ni, tengok ada orang mula perhati beg kita, dia pegang-pegang beg kita, orang paling kat muka. Tengok, nampak? Teruskan sembahyang, bukan batal, tengok dia perhati. Silap kita nampak dia perhati kita, kita buka besar mata kita lagi. Terbeliak biji mata kita. Nampak tak? InsyaAllah lah dia beredar lah. Nampak tak? Jadi ada masa kita boleh tengok, tak batal lagi. Tapi kalau tak ada apa-apa sebab, dia berpaling pandangan dia, gerakan berpaling kepala dia. Jadi Nabi kata, wa huwa qala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan minas salati rajul. Jadi Nabi kata itulah pencurian, berlaku kecurian. Orang yang tengah sembahyang tiba-tiba paling kepala dia. Dia kadang-kadang berpaling kepala, dia tengok terus. Nampak tak? Dengar buka pintu siapa, dia tengok kejap, masuk balik sembahyang, oh ini datang, kan? Tengok dengan kepala-kepala. Ada kadang-kadang dia tengok mata saja, kepala tunduk khusyuk tengok tempat sujud, tapi mata tu liar tengok. Dia tengok siapa yang datang, siapa yang masuk. Kalau dia ni datang tak apa, selamat biar aku. Dia ni tak boleh harap ni, dia masuk, kita nampak dah. Jadi kita pun cepat sembahyang. Jadi dengan hanya gerakan mata. Jadi Nabi kata huwa ikhtilas, orang yang berpaling-paling tadi, iaitulah berlaku kecurian, pencurian yang mencuri akan oleh syaitan min solati rajul, daripada sembahyang. Jadi maknanya kalau kita berpaling saja pandangan mata kita, maka sembahyang kita telah dicuri. Siapa yang curi? Syaitan curi sembahyang kita. Hilanglah tumpuan kita. Nampak tak? Ini satu daripada hadis yang Nabi bagi tahu kepada kita untuk kita jaga pandangan satu daripada gerakan-gerakan yang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi. Jadi masuk tadi ibadah, ni masalah amalan seharian kita. Kuliah kita yang dulu ingat. Kuliah kita yang lalu mengenai sunnah. Saya baca mengenai apa? Sunnah. Ingat? Mengenai apa? Lupa habis.